Okay, hai, Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke Poj TV. Sekali lagi bersama saya, Sahabat Razi. Dan hari ini saya akan mengajar penonton semua fasa-fasa dalam catur. Dalam catur ni dia ada 3 fasa utama. Memang 3 ni je fasa dia. Okey, jadi apa fasa-fasa catur? Okey. Jadi fasa pertama dalam catur kita panggil dia opening. Fasa kedua middle game. Fasa ketiga end game. Jadi sebelum kita terus bincangkan 3 fasa ini, saya nak tanya penonton, antara 3 fasa ni mungkin ada yang tahu manakah fasa yang paling penting sekali? Okey, kalau tak tahu, jom kita tengok. Okey. Jadi kita pergi ke fasa opening dahulu. Okey. Opening. Apa itu opening? Okey, kalau di dalam catur, opening ialah di mana fasa permulaan ataupun kita kata fasa pembukaan. Fasa kita nak start bermain, nak mula bermain. Okey. Okey. Jadi dalam opening sebenarnya kalau para penonton search di Google maupun di YouTube, ada pelbagai variasi opening. Ada yang paling terkenal sekarang ini Queen Gambit opening, King Gambit, Ro Lopez, Guecho Piano, Sicilian Dragon. Bermacam-macam opening ada di dalam dunia catur sebenarnya. Tapi hari ini saya akan ceritakan asas opening. Apa yang perlu tahu sebagai seorang pemain catur yang beginner macam saya ini. Okey, dalam opening ada beberapa perkara yang sangat penting yang perlu diketahui oleh pemain-pemain beginner. Jadi hari ini saya akan ajar, saya akan tunjuk apa yang perlu diketahui oleh pemain-pemain beginner. Okey, yang pertama sekali adalah kita kena push pawn tengah. 2 pawn tengah ni kita perlu tolak, kita perlu gerakkan mereka dulu. Okey, kita perlu gerakkan pawn tengah ini. At least kedua pawn tengah ni ke tengah. Kenapa kita perlukan gerakkan mereka ke tengah? Kerana kita perlu control the center. Kita perlu kawal 4 petak tengah ini. Kenapa perlu kawal 4 petak tengah ini? Kerana kebanyakan peperangan dalam catur berlaku di petak tengah. Oleh itu, kalau kita terus tolak pawn king ini ke e4, kita automatik akan mengawal petak tengah ini. Okey. So, tips yang kedua adalah menghidupkan bishop dan knight. Okey, maknanya kita perlu menghidupkan bishop dan knight, dan bukan menghidupkan satu belah saja, kita perlu hidupkan kedua-dua belah. Maknanya belah king side kita hidupkan, belah queen side pun kita hidupkan. Jadi kita perlu hidupkan knight dan bishop kedua-dua belah. Jadi maknanya kita perlu push pawn ni barulah kita boleh hidupkan bishop hitam. Jadi saya tunjuk contoh. Nampak, kita perlu hidupkan knight kita dulu. Kita hidupkan pula bishop kita. Maknanya kita perlu hidupkan kedua-dua belah pihak. Seperti saya cakap, perlu hidupkan kedua-dua belah. Jadi bila kita nampak, kita tolak pula pawn di pawn tengah D untuk menghidupkan bishop. Jadi bila kita push tengah ini, kita akan terus hidupkan kita punya pieces. Okey. Jadi ini tips kedua. Tips kedua adalah menghidupkan knight dan bishop. Terusnya tips yang ketiga, kita perlu meletakkan raja kita dalam kedudukan selamat. Macam mana dalam kedudukan selamat? Sama ada kita castling ke king side ataupun kita boleh castling ke queen side. Cuma macam mana nak castling queen side? Kita kena keluarkan queen daripada laluan kita, barulah kita boleh castling queen side. Okey. Jadi di opening 3 perkara ini penting kerana kita perlu menjaga keselamatan raja kita, kita perlu menghidupkan semua buah kita, dan kita perlu mengawal petak tengah ini. Okey. Seterusnya adalah fasa yang kedua dalam catur, iaitu middle game. Okey. Middle game. Apa yang berlaku kat middle game? Okey, sebenarnya objektif middle game adalah sama dengan objektif kita di opening, iaitu untuk kita mengawal petak tengah. Tetapi sedikit berbeza dari segi di mana di middle game inilah kita mula merancang strategi ataupun kita melakukan calculation untuk kita kata ada kelebihan kepada kita. Okey,
Seperti saya cakap tadi, di mini game kita memerlukan banyak calculation. Dan apa itu calculation? Okey, saya tunjuk contoh. Kalau boleh lihat di board saya ini ialah contoh antara contoh calculation. Okey, kita sebagai buah warna putih, macam mana kita ingin melakukan checkmate kepada pihak lawan? Okey, jadi first cadangan kita adalah untuk mengambil rook ini. Jika kita ambil rook ini, adakah pihak lawan berjaya melarikan diri? Sebagai contoh, kita take this rook, kita ambil rook ini. Adakah king berjaya keluarkan diri daripada situasi ini? Tidak. So calculation kita betul. Tapi calculation tak berlaku semudah itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya calculation mungkin contoh, sebagai contoh, ini yang berlaku. Okey, macam mana kita nak checkmate king hitam? Okey, jadi first kita berdapatan, kita berpendapat untuk mengambil rook ini. Tapi bila kita ambil rook ini, knight boleh mengambilnya balik. Tetapi kita ada line yang sangat cantik, iaitu queen, untuk mengambil balik knight tersebut. Sebagai contoh, saya tunjuk bila rook mengambil rook di petak E8, knight mengambil rook di petak E8 dan queen boleh mengambilnya di petak E8 dan masih berlakunya checkmate. Tetapi jika apa yang kita rancang tak menjadi, sebagai contoh, begini pula situasinya. Bila kita berfikir, bila kita ambil rook ni, knight boleh mengambilnya balik, dan bila kita take balik dengan queen hitam mampu capture balik. Jadi kita memerlukan rancangan yang lain. Maknanya kita perlu berfikir rancangan lain. Sebagai contoh, saya tunjuk kenapa kita perlu rancangan lain. Bila rook take rook hitam, knight akan mengambilnya dan queen ini akan mengambil knight tersebut. Tetapi walaupun check, tetapi king tersebut masih selamat kerana queen hitam masih hidup dan boleh capture king tersebut. Jadi calculation ini perlu kita selalu fikir ketika bermain. Dan macam mana untuk kita improve, untuk kita perbaiki kita punya calculation dan kita punya positional, kita perlu melakukan banyak puzzle chess. Okay, so puzzle mungkin tanya kat mana nak cari puzzle yang berkualiti. Boleh lihat di laman web di Google banyak, mungkin boleh tengok di chess.com ataupun Lichess, ataupun di Instagram pun di page catur banyak yang share tentang puzzle catur. Dan jangan tengok saja, buat, cuba fikir, cuba lakukan calculation, dan insya-Allah calculation anda di middle game akan jadi lagi kuat. Okey, di end game ada 3 perkara yang perlu kita tahu, iaitu kita perlu menghidupkan kembali raja kita, iaitu tak seperti di opening dan di middle game di mana raja kita bersifat pasif. Kali ini raja kita, king kita, perlu membantu pieces yang ada di dalam board tersebut untuk memenangi perlawanan. Sebagai contoh, kalau kita boleh lihat di dalam papan ini, raja putih ini perlu mula mengeluarkan diri, perlu mula pergi menyerang pawn yang lemah. Sebagai contoh, 2 pawn ini adalah pawn lemah. Jadi raja ini perlu menyerangnya. Okey, contohlah kalau dia bawa ni, raja tersebut perlu menaiki dan terus capture pawn ini. Maknanya supaya raja ini boleh membantu pihak mereka untuk menang. Dan tips yang kedua yang perlu dia kata adalah untuk kita wujudnya pass pawn. Kenapa kita perlu push pawn untuk wujudkan pass pawn? Kerana bila pawn sampai ke rank, ke papan sebelah ataupun ke rank 8 sebagai buah putih sampai ke rank 8, dia boleh promote dirinya menjadi queen ataupun menjadi rook ataupun menjadi bishop ataupun menjadi knight. Jadi itu yang sebabnya kenapa kita perlu wujudkan pass pawn dalam endgame. Yang terakhir sekali dalam endgame, paling penting sekali ialah untuk mencari checkmate. Kerana di endgame akan berlakunya checkmate ataupun draw. Mungkin di endgame kita akan kalah, mungkin kita akan draw, mungkin kita akan menang. Jadi di endgame akan menentukan permainan kita. Jadi itulah kenapa saya cakap fasa endgame paling penting. Kerana kita nak cari checkmate.
Ya, checkmate mungkin boleh berlaku di opening ataupun di middle game bagi pemain-pemain yang beginner macam saya yang masih lemah kerana masih tidak mengikut prinsip-prinsip catur yang telah saya ajar tadi. Tapi bagi pemain-pemain yang mengikuti prinsip-prinsip yang telah berpengalaman yang sangat kuat, kebanyakan checkmate akan berlaku di endgame kerana kedua-dua pemain mengikut prinsip-prinsip catur tersebut. Oleh itu, teruskan mengikuti prinsip-prinsip yang telah prinsip-prinsip catur yang telah saya ajar pada hari ini supaya kita boleh sampai kepada fasa yang ketiga iaitu fasa endgame. Barulah kita rasa keseronokan bermain catur. Okey, jadi untuk jadi pemain yang kuat, kita perlu selalu bermain catur, membuat puzzle, paling kurang 5 puzzle sehari. Dan yang terakhir ialah melakukan analisis game yang kita telah main. Maknanya kita tengok balik game kita, apa silap kita, kat mana kita buat blunder, kesilapan besar, kat mana kita checkmate tapi kita terlepas checkmate. Jadi kita kena tengok balik, maknanya kita tengok balik kesilapan kita. Maknanya lepas tu kita membaiki diri. Jadi itu sahaja pada saya hari ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. See you another time. Jumpa lain masa.